Sistem is macam biasalah, respiratory bila kata-kata sistem is a complex network lah, maksud dia melibatkan organ dan juga tisu untuk apa tu, berfungsi. So respiratory ni adalah tugas untuk kita hirup udara, oksigen, and then hembuskan carbon dioxide lah. So untuk kita dapat blast apa, kejap saya tak berapa nak ni Sekejap. Okay, saya baca je lah slide ni. So it's a complex network of organ and tissue. So yang di mana dia bertanggungjawab untuk mengambil oksigen daripada luar, and then proses dalam body kita untuk tujuan selular punya apa ni, metabolism. Lepas tu dia punya waste product ataupun juga carbon dioxide akan dibawa keluar melalui paru-paru dan kita hembus balik. Dia macam tu lah. So dia terbagi apa tu pada dua part, iaitu upper dengan lower lah. Kalau tengok gambar kat sini kan. So yang upper part ni biasanya dia melibatkan kita punya nose, mouth. So dia sampai dekat kerongkong ni je. So bawah kerongkong ni, which is kita panggil larynx ataupun trachea ni, sampai ke bawah adalah lower respiratory tract lah. So upper component of upper respiratory tract ni macam nose, sinus, and then pharynx, iaitu bagi tekak lah, throat, and then larynx adalah voice box kita yang untuk menghasilkan suara. Okay. So ni nampak tak gambar ni? Gambar di sebelah kanan saya. Macam tu. Nampak. Nampak kan? Okay. So nose tu macam biasalah, untuk kita masuk udara. So dia akan filter lah, filter all the dust daripada environment luar. So dia akan keep warming and then humidifying lah udara yang masuk dalam hidung kita melalui hidung lah. So sinus tu dekat belakang hidung kita. So dekat sini dia biasanya dia untuk tugas dia adalah lighten the skull. So dia akan provide juga resonance dekat voice kita, and then dia tujuan utama dia lah, which is produce mucus lah, and then juga dia moisturize kita punya saluran nasal kita supaya tak kering lah, macam tu. Kalau perlu nanti dia akan dia akan lembabkan. So pharynx ni untuk adalah laluan untuk kita punya udara dan juga makanan. Kat mana pharynx? Kat sini. Nampak tak sini? Ni mulut kita. So nampak ada lidah tu kan. So yang pink ni adalah laluan lah. Laluan. Yang ni adalah soft palates, ni hard palates. So ni pharynx dekat sini. Sampai sini. Dipanggil pharynx. And then dia dalam pharynx tu dia ada epiglottis, which is dia akan cover the trachea during swallowing the makanan, to prevent makanan tu masuk dalam paru-paru kita. Macam itulah. So larynx ni is the voice box, menghasilkan suara. Okay. So dia ada vocal cords kat dalam ni. Kat ni actually dia ada macam apa tu, macam mana kat vocal, pernah nampak vocal cord kan? Kita tahu. Yang bulat lah, pasal dia macam ada terbagi dua tu, kena potong dua. So dia macam tu lah. So bila kita menghasilkan suara, dia akan bergegar-gegar. So tugas dia adalah untuk menghasilkan kita punya suara lah. Okay. So then lower respiratory tract ada terbagi pada trachea. Dia start daripada sini, kita punya trachea ni, and then bronchioles. So dia macam pathway lah. So trachea, so bronchi ni dia macam yang batang besar ni. So bronchiole adalah batang yang ranting-ranting kecil ni. Macam tu. Lung, ini adalah lung. Ni mata. Ya. Baru masuk ya kan, ada soalan tadi. And then diaphragm and intercostal muscle kita sini. Untuk kita masa kita naik apa tu, hirup udara inhale and exhale lah, macam tu lah. Dia rawan, tulang rawan ke?
Oh, dia apa, buat apa? Tak, dia tulang, dia macam, dia tulang tak dia macam tulang ke? Tak, dia macam tulang very light, tapi ada dia actually muscle tak. Heeh, muscle macam ni lah, dia untuk kita, contract and relax masa kita hirup udara. Heeh. So faham ke? Masa dia nanti, ah, dia masa nipis, memanglah dia nipis, dia macam ni alasan tadi. Dia tak tebal, dia nipis je. Dia hanya untuk menolak kita punya paru-paru naik ke atas, bila kita apa tu, nak, tarik nafas, macam tu. So bila kita, tarik nafas, muscle kejap tarik saya lupa lah, tarik muscle akan contract ke relax ah? Kalau kita tarik dia akan naik ke atas. Dia macam tu lah. So bila kita hembus masuk dalam, so bila kita udara masuk ke dalam paru-paru, kita punya diaphragm akan relax. So lung, ah, okey ke? Tapi dia punya masa dia is, apa ni, dia bukan tebal lah. Dia just macam selari macam tu je. Uh-uh. Sebab kita punya apa tu, kita punya paru-paru juga, kan ada trachea ni yang support, apa tu, kita punya paru-paru. Ada tulang kan, tulang trachea. So dia ada support paru-paru kita. So dia tak support paru-paru kita, dia hanya untuk, apa tu, membantu dari segi pernafasan contract dengan relax untuk kita punya apa tu, lung expand. So lung, bagi dua part lah, kiri dan kanan. Okay, and then dalam lungs tu of course lah dia ada bronchioles ni. Kalau tengok gambar kat sini kan, so inilah tempatnya, pertukaran oksigen dengan carbon dioxide lah. Kat sini dekat apa tu, alveolar sacs orang panggil. Nampak kan gambar dekat sini? Setiap yang, apa tu, orang panggil, alveolar sacs ni, sac ke sac ke apa sebutan dia. So diliputi oleh capillary lah yang untuk exchange blood. Okay, so apa function apa ni, paru-paru kita ni adalah first, untuk kita bernafas lah, breathings. So dia akan membantu, sistem respiratory ni akan membantu kita bernafas, which is involve lah, inhale tu maksud dia kita menarik oksigen yang dekat udara kepada lung, and then kita exhale, kita buang balik carbon dioxide tu ke udara balik, daripada lung kita. So dia proses angkat oksigen, keluarkan dioxide, macam tu. So it's a gas action lah. Maksudnya and then dekat dalam lung kita ni, oksigen ni daripada yang kita ambil daripada udara tu akan masuk kepada bloodstream lah, and then daripada wall yang saya kata tu lah, yang alveoli, yang apa tu, alveolar sacs tu, yang ada capillary tu, so dia kat situ dan ada pertukaran carbon dioxide dengan oksigen. So okay, and then dia akan juga mengawal kita punya apa ni, pH dekat dalam blood kita lah, sebab carbon dioxide memain peranan dalam buffer system kita lah. So and then juga and voice production lah, kita punya suara kan dekat dia punya larynx tu, dekat kawasan anatomical larynx, which is we call as a voice box. And then juga protection. Okay, so it's a protect kita punya badan daripada harmful substance lah. Contohnya daripada hidung kan kita filter all the dust sebelum sampai kepada kita punya lung, macam tu. So dalam saluran paru-paru kita ni ada mucous membrane, and then ada cilia, action of cilia dekat respiratory tract. So okay, so ini adalah biasanya macam proses-proses, kalau macam contohnya kita ada kahak semua kan, bila sakit, so cilia is actually yang one of the, dia macam rambut-rambut tu,
Dia macam nak panggil lah, oh, pernah nampak tak? Pernah nampak tak Celia? Alah, saya tak tunjuk pula Celia. So Celia tu macam kalau tengok dekat laut kan nampak tak dia punya rupa-rupai kecil-kecil. Macam tu dia Tahu dia macam berkaki banyak-banyak tu. Dia apa? Dia macam ada Betul. Dia ada tu. So dia sebenarnya dia bergerak, so dia akan bantu untuk kita buang kita punya kahak daripada dalam paru-paru tu. Kalau kita kena infection lah. Okay. So what are the common disorder lah dalam masalah respiratory punya system. So pertama adalah allergic rhinitis, which call as a high fever. So inilah yang saya dapat sekarang ni. Saya ada allergic rhinitis. Sangat mudah. I'm very allergic. So and then kalau ada macam pollen ke, dust, sejuk ke ataupun senang terjangkit lah panggil, dia very sensitive. And then biasanya kalau orang yang ada allergic rhinitis ni, dia senang sneezing, and then runny nose, dia senang berair, biasanya macam pagi-pagi kan, so itching, so and then gatal, kita punya hidung gatal-gatal, mata macam karam resdung merah. lah. Macam resdung. Yes. Macam anak saya resdung. Resdung adalah apa tu, bila allergic rhinitis kita sangat teruk, so kita boleh membawa kepada resdung. And then nasal congestion, sebab apa, kita punya nampak tak kat sini, dia punya fluid tu, which is mucus yang ada kena infection tu, dia macam mengeras macam tu lah, yang akan menyebabkan kita punya masalah untuk kita bernafas lah, macam tu. So dekat sini yes, betul. And then dekat sini biasanya dia akan swollen dekat bahagian sinus kita, so which is dekat belakang hidung kita ada macam ada satu ruang dipanggil sinus, sinus, macam tu. So kalau ada kat sini kita macam allergy apa semua, so kita senang sangat dapat. So yang resdung tu panggil sinusitis lah dalam bahasa scientific name dia panggil. Alah, kenapalah dia terpotong pula. Boleh tak dapatkan balik? Dia tak boleh lah, dia dah potong. Tak boleh lah. So kalau kat sini kadang-kadang orang yang ada asma, dia memang akan ada allergic rhinitis lah. So dia akan berkait rapat lah. So kadang-kadang kat sini, tapi nanti asma saya akan cerita lain lah. Okay. So seterusnya asma, which is adalah chronic inflammatory condition lah. Biasanya dia, kalau asma kan dia stages lah. So kalau asma biasanya dia reversible airway obstruction lah. Kat sini nampak tak, dia punya because of excess mucus tu menghalang kita untuk laluan pernafasan kita lah. So then untuk udara masuk kan, so kat sini dipanggil reversible airway obstruction, maksud dia kita boleh baik pulih kita punya laluan pernafasan. Reversible maksud dia boleh dibaikkan. Kalau orang kata irreversible, tambah bahasa depan macam ni. Irreversible maksud dia tak boleh baiki lah, dia dah rosak teruk, macam tu. Biasanya COPD lah nanti kita tanya. Tapi kalau dia cakap reversible, maksud dia kita boleh baik, kita boleh ubat. Okay. So kat ni bezanya normal dengan asthmatic lung, muscle dia tightness, dia contract, dia macam tegang berbanding normal punya, which is relax lah. And then normal lining dia tidak dipenuhi oleh mucus. Okay. Dan juga dia punya swollen lining dia dah bengkak dah sebab inflammatory kan. So biasanya, and then inilah bronchial hyperresponsiveness, dia macam very sensitive lah. And then recurrent episode of wheezing, batuk-batuk, dan juga chest tightness and shortness of breath lah. Maksud dia kita sesak nafas. So this is proses dipanggil penyakit asma lah. So orang akan ada susah nak bernafas, dia batuk, and
apa ni, dia sesak dada sesak panggil. Chest tightness tu maksud dia kalau orang panggil dada sesak. So okay, apa itu ni lah saya kata ni COPD. So maksudnya dia lebih teruk lah, dia progressive of lung disease. So ataupun kita panggil bila kita dah dapat jangkitan dekat apa ni, bronchus ni, orang panggil bronchitis kan. Saya kata ITIS ni maksud dia jangkit inflammation, infections. Okay. So chronic bronchitis juga, dan ataupun dipanggil emphysema. So and daripada penyakit emphysema adalah inilah masalah juga excess of mucus dalam saluran pernafasan kita, dan ataupun kita panggil bronchitis ni, bila makin dua-dua penyakit yang ni makin teruk, dia akan membawa kepada COPD. So dia lebih teruk. This is bronchitis, emphysema adalah lung disease, tapi COPD lagi another stage bila kita tak dapat nak treat bronchitis dan juga emphysema kita. Macam tu. So kita punya airflow tu limit lah, tak boleh nak masuk banyak. So kita akan jadi susah nak bernafas. Udara yang masuk tu tak berapa tak normal seperti yang sebelum ni lah. So batuk yang sangat teruk, excessive mucus production. So kita akan mucus kita ni lah terlebih dalam kita punya saluran pernafasan, dan akan mengganggu lah untuk udara masuk, dan juga secara tak langsung kita susah nak bernafas lah sebab kita tak cukup oksigen. So ni lah beza dia. Okay. Kalau chronic bronchitis biasanya inflammation dekat bronchus, macam tu, dekat ni dia punya ranting besar ni. Dan kalau emphysema biasanya dia dekat alveolar sacs kita, dia dekat yang macam anggur-anggur kecil-kecil ni, untuk proses pertukaran yang oksigen tu kan yang berlaku kat sini. So tu biasanya kalau ni dah rosak, kita panggil emphysema lah. So, contoh lain lah, nampak tak dia punya airway dia dah collapse. Alveoli dia pun sama because of the mucus yang terlalu banyak lah. Okay, seterusnya infections. Okay, infection ada banyak jenis lah, bakteria, virus kan. So kalau kita kena biasanya pneumonia, biasanya dia boleh pneumonia, banyak jenis bakteria microorganism boleh menyebabkan pneumonia. Fungi pun boleh menyebabkan pneumonia, virus juga, dan juga bakteria, tapi mostly bakteria lah yang akan menyebabkan pneumonia. Ataupun orang kalau Melayu panggil biasanya jangkitan paru-paru. So ini adalah infections yang akan menyebabkan keradangan lah dekat kita punya seks punya udara tu. Kat sini lah alveoli lah, saya panggil alveoli lah senang kan. Kat sini laluan alveoli kita ni sama ada satu tempat ataupun dua-dua. Kadang-kadang dia infect dekat satu tempat je, macam tu. So biasanya kadang-kadang orang lah yang dapat pneumonia ni, dia akan demam, batuk, chest pain, sakit dada, dan juga difficulty of breathing, susah nak bernafas. So kalau bezanya bronchitis ni, inflammation of the bronchial tubes. So maksud dia tak masuk bawah pun, dia tak sampai bawah, dia hanya infect dekat kita punya bronchus saja, yang batang keras besar ni. So and then akan biasalah dia kalau bronchitis seperti infection ataupun kita exposure kepada cigarette smoke pun boleh menyebabkan bronchitis, sebab yang udara yang kita hirup tu boleh menyebabkan paru-paru kita terjangkiti. So acute bronchitis ni biasanya menyebabkan kita batuk lah, and then mucus production of course akan happen lah. Okay, manakala kalau chronic bronchitis tadi macam saya cakap tu, dia adalah type of COPD, yang progressive lung disease tu. Okay, bila mana kita punya paru-paru persistent, dia tak stop, maksudnya dia tak sihat, dia berterusan sakit, batuk dan juga mucus
dihasilkan macam orang panggil kahak lah kan. Ni terhasil dalam tempoh yang lama. So biasanya doktor akan tengoklah kalau you dah more than 6 month macam tu je, so doktor akan apa ni lah, panggil you dapat chronic bronchitis lah. Okay, seterusnya infection by virus. Okay, biasanya macam orang flu is very common around the world lah. Sebab tu kadang-kadang kanak-kanak yang ada masalah paru-paru yang tak sihat, so memang mostly kanak-kanak yang paru-paru yang tak sihat, doktor akan suggest untuk kanak-kanak ambil vaksin, flu vaksin every year. Sebab diorang dah paru-paru yang tak sihat, nanti korang kena lagi jangkitan, over jangkitan, so sampai bila diorang paru-paru nak membaik kan. Sebab tu lah biasanya doktor akan suruh diorang ambil flu vaksin. Sebab virus flu dia ada banyak jenis dan senang sangat merebak. Okay. Contohnya lebih kurang sama je, dia akan fever, chill macam kesujukan tu kan, and then batuk-batuk, sore throat, muscle dia masa kita rasa sakit-sakit, rasa penat, fatigue tu maksud kita rasa penat, dan juga nasal congestion lah, kita punya dekat hidung kita tersumbat. So ni bezanya, kalau nak tahu kita ni kena virus atau bakteria, benda ni je, muscle ataupun rasa fatigue. So ni dua ni memang kita dapat bezakan sama ada kita dijangkiti bakteria atau virus. So kalau nak bezakan lah, so kalau you rasa you kena, macam contoh macam COVID kan, so bila kita kena COVID, so kita macam badan lemah, lesu, tu biasanya virus. Bakteria tak akan menyebabkan kita punya muscle sakit lah, selalunya tak. So ini kita dapat tahu dah tu kita kena flu, kena virus. Okay, so seterusnya TB adalah bacterial infection, dipanggil dia punya bakteria Mycobacterium tuberculosis nama dia. So biasanya dia akan batuk, so chest pain, wet nose, okay, fever, dan juga night sweat lah malam-malam, and fatigue. So lung cancer is a malignant lah tumor yang start dekat lung of the cell of the lung lah. So dia bila mana ada terjadinya ketidaknormalan sel kita. Okay. So biasanya berkait rapat smoking lah. Okay. Atau kalau biasa non-smoker tu kita risk factor macam kita terdedah kepada gas radioaktif lah, macam radon gas ke, asbestos ke, air pollution, ni dia semua radioaktif lah. Okay, seterusnya cystic fibrosis. Okay, apa yang membezakan cystic fibrosis dengan lain is cystic fibrosis adalah genetic disorder. Okay, and then dia akan menyebabkan gangguan kepada paru dan juga digestive system kita lah. Okay, and then dia production of thick sticky mucus yang akan menyebabkan kita punya laluan pernafasan tu totally block lah. Dia cystic fibrosis ni memang lagi teruk daripada yang sebelum ni, yang penyakit-penyakit yang kita sebut sebelum ni. So dia akan menyebabkan sangat-sangat senang untuk recurrent lung infection dan juga respiratory complication lah. Okay, so sleep apnea. Kenapa sleep apnea ni terlibat dalam kita punya respiratory system? Kerana ada ketidaknormalan dalam kita punya tongue ataupun soft palates. Okay, kalau normal ni bila kita tidur, soft palates kita dengan tongue kita tidak akan block udara masuk ke dalam paru-paru kita. So nampak yang biru ni. Tapi kalau sleep apnea, kita punya udara tu kena block oleh
kita punya tongue, maksud lidah kita lah, lidah belakang kita ni, dan juga kita punya soft palate. Biasanya macam orang yang ada masalah over lipid in the tongue, menyebabkan tongue tu ke belakang ataupun soft palate ni terlebih panjang berbanding yang normal. So memang kalau kita baring memang automatically dia akan tutup, dia akan bergerak ke untuk menutup kita punya saluran pernafasan. So kita akan susah nak tidur lah, quality sleep kita akan teruk. So tengah hari bangun mesti akan penat lah sebab kita tak cukup rehat kan. So and then mostly they increase risk of cardiovascular problem lah, sebab apa, kita tak cukup oksigen kan. Macam snoring, dia another type juga of sleep apnea, tapi dia tak teruk lah kalau sebab dia tak block sangat. dia hanya macam block partially, maksud dia separuh saja. Darah tinggi kalau cardiovascular problem, sebab kita kena faham lah kenapa dia boleh menyebabkan kita masalah ya, dan juga kita perlukan juga muscle dekat paru-paru kita, dekat jantung kita perlukan oksigen untuk muscle tu aktif ataupun function. So kalau kita tak dapat oksigen, paru-paru kita jantung pun tak boleh nak pump dengan laju. Itu yang boleh akan menyebabkan penyakit berkaitan dengan jantung kita lah. Oksigen sangat penting lah, dia peranan sangat penting. Sebab tu apa vital organ dalam badan kita, siapa tahu? Kalau tak ada, tak hidup. Lagi? 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 Kidney. Buah pinggang. Ini pun penting. Itu untuk kita makan tak ada benda yang filter, hancur badan. Macam tu. So itu hati tu apa, liver. Liver dia hanya untuk proses metabolism, tapi dia menyebabkan sangat dia tak sangat. We still can alive, tapi cumanya kita tak boleh makan yang fat punya, makan makanan yang berangsurkan fat lah. Maksud dia lemak-lemak. Tak boleh lah minyak apa semua tu, tak boleh lah. Cut off lah. Menerima buah pinggang dia membuang kan? Kidney dia sebab dia melibatkan keseluruhan. Sama juga macam paru-paru, dia melibatkan keseluruhan badan. Jantung pun sama. Dan juga kita punya otak, sebab dia tunjang macam itulah. Tugas dia kepada seluruh badan. Mana-mana yang organ yang melibatkan tugas kepada seluruh badan, so sangat penting lah. Dia macam remote control signal seluruh badan. So kalau macam orang yang ada appendix kan, kalau buang appendix tak ada masalah. So we still can alive macam tu lah. Okay, so seterusnya sorry saya akan batuk-batuk hari ni. So kita akan masuk pada phytomedicine untuk masalah respiratory system disorder. Biasa tumbuhan yang boleh kita lihat yang mempunyai kesan baik sesiapa yang ada masalah respi, contohnya adalah thyme, Thymus vulgaris lah. So biasa diguna pakai lah dalam kita punya masak ke, ataupun essential oil kan, banyak diguna pakai lah. So apa bahan aktif yang yang terdapat pada thymus, nama dia thymus tu dah macam panggil ni dah. Kalau bahasa Melayu panggil taim. Saya tengok saya kata taim nama dia. Siapa pernah guna ni thyme?
product time tak ada, herbal time tak pernah. Okay. So Biasa guna yang kering kan. ya betul, dia akan Buat jadi apa, nasi biryani tu. boleh buat dalam masakan. Lepas tu dan juga essential oil pun ada juga selalu. Dia biasanya western punya makanan adalah diorang akan letak. Yang tabur dekat spaghetti. Betul. Dia halus-halus kan, dia dah buat macam oregano tu. Ya. Dia akan dry kan. So okay. So kita lihatlah apa bahan penting yang terdapat dalam tumbuhan thyme ni yang boleh, kenapa dia boleh membantu dalam masalah paru-paru kita lah. Contohnya adalah thymol. Dia ada bahan anti thymol, chlorol, flavonoid, tannins dengan terpenes lah. So dia ada antimicrobial properties. Kalau macam carvarol ni dia ada banyak sikit lah. Dia ada antimicrobial properties, antioxidant dan anti-inflammatory properties. So flavonoid ni baik aktif seperti lutein ataupun naringenin ni, dia ada antioxidant dengan anti-inflammatory properties. So tannins, estrins properties lah, bermaksud dia macam, estrins ni macam contraction lah, dia akan menegangkan kita punya muscle macam tu lah kan. Dan juga terpenes seperti pinene ataupun limonene ni, dia expectorant properties. Nanti saya cerita apa maksud expectorant properties. Okay. So apa yang tidak balas berlaku bila kita makan tumbuhan ni adalah dia boleh antimicrobial properties, bermakna bila antimicrobial dia boleh inhibit kita punya growth of bacteria, virus dan juga fungi kulit. Okay. So biasanya siapa yang kena bronchitis, penyakitan dan juga dalam paru-paru kita ni ataupun pneumonia, so insyaAllah lah dia boleh lah mematikan bakteria tu. So dia juga anti-inflammatory effect. So dia akan reducing keradangan dalam paru-paru kita lah, macam asma, bronchitis tu. So dia juga antioxidant properties. Dia akan neutralize kita punya free radical lah. And then expectorant ni bermaksud dia akan loosen dan juga expel mucus daripada respiratory tract kita. Bermakna dia akan loosen tu, maksud dia kan kita mucus dah terlalu banyak menutupi ruang paru-paru kita tu. So this expectorant action ni maksud dia akan membuang mucus tu daripada saluran paru-paru kita. Jadi kita punya paru-paru bernafas lah, maksud dia longgar. Loosen maksud dia berlonggar. So macam dia tak tegang dah dalam dia tak tersumbat dah dalam paru-paru tu, macam tu lah. Okay, biasanya chronic bronchitis and chest congestion lah. Congestion ni macam block, macam tu lah. Okay, so bronchodilator activity bermakna dia akan widen, maksud dia akan kembangkan kita punya saluran pernafasan, dan juga secara tak langsung kita punya breathing, pernafasan akan improve lah. Okay, contohnya asma, orang yang ada asma dan COPD is very good lah. Mana-mana tubuhnya ada bronchodilator activity. Okay, even biasanya bronchodilator activity kalau conventional punya, doktor akan bagi ubat pump lah, pump. Contohnya pam biru, apa nama panggil itu, salbutamol ataupun Ventolin. Itu adalah ubat yang boleh mengembangkan kita punya saluran pernafasan. Ya. Inhaler kan? Betul. Ialah inhaler. Inhaler pump dia tu. Dia kan biasa macam orang ada asma tu kan, dia pump tu kan. So dia ada banyak jenis lah, ada banyak warna. So biasa yang itu untuk bronchodilator biasanya warna biru, atau kita panggil salbutamol. Dia tugas salbutamol tu adalah untuk bronchodilator activity. So tumbuhan ni pun dia bersifat bronchodilator activity. Okay, dia juga immunotherapy effect. Okay, alamak. Dia akan meningkatkan kita punya ability, ketahanan badan kita untuk melawan respiratory punya
infection. So anti-allergic effect lah. So apa ni, dia boleh dos yang macam ada orang allergic, contoh macam saya kan. So makan tumbuhan ni boleh benefit lah. Dia akan mengawal kita punya allergic tu daripada tidak overreact macam tu. So macam orang ada alergi asma ataupun rhinitis. So apa side effect bila kita makan thyme ni? So biasanya allergic reaction kepada tumbuhan ni. So siapa yang ada, macam saya tak boleh makan ni, so try to avoid lah, because dia akan menyebabkan skin irritation. Kalau severe adalah masalah pernafasan, anaphylaxis macam tu. So gastrointestinal irritation kalau macam tak biasa makan, so ataupun kita makan dengan kuantiti yang sangat banyak kan, contohnya bila sebab dia dah jadi mungkin kapsul ke ubat ke kan, so it's very in high concentration, so most likely dia akan menyebabkan kita ni lah rasa gastrointestinal irritation dalam badan. Macam simptom keracunan, vomiting, nausea, diarrhea, stomach pain. Tapi tak ada semua dapat. Tak ada. Dia salah satu ataupun tidak sama sekali. Bukan maksud dia makan ni confirm orang akan dapat gastrointestinal irritation. Dia macam saya kata, manusia ni kompleks. Kalau you makan, you sakit. Tak bermakna I makan, I pun sakit. Macam tu. Dia kalau memang perut tu tak nak terima, so nothing much we can do about that. So just ni lah, lagi-lagi kalau kita makan dengan small quantity as large quantity, yang sangat banyak. So apa-apa saja makanan yang kita masuk dalam badan in a large amount, of course lah badan kita akan started to mengeluarkan simptom. Menolak lah, diarrhea lah, vomiting lah, nausea lah, macam tu lah. Kan ada juga orang lahan pada makan chicken kan, ayam kan, I tak boleh nak makan ayam. Sebab dia memang dah dia punya immune system akan menolak benda tu, kan, itu semua. So kalau dah memang dia dah bagi signal lah, I tak boleh, jangan ambil ni dekat kita, macam tu lah. Tapi tak semua dapat. Ini untuk orang yang dia ni memang ada case orang yang makan ni akan dapat contoh nausea, vomiting, diarrhea atau stomach pain, tapi tak semua orang dapat. Ni mungkin most likely you akan dapat kalau you makan in very dos yang tinggi. So try lah untuk orang yang tak pernah makan, kalau you makan, kalau macam makanan standard yang kita masak dalam daging western punya food tu kan, dia memang tak ada apa-apa sangat pun sebab very small amount, so it won't affect us much lah macam tu. Tapi kalau kita ambil dalam bentuk kapsul, dia dah jadi kuantiti yang sangat banyak, so try to be careful lah, mungkin ambil sikit saja ke, and then try lah tengok tak stomach you boleh terima ke tak. Kadang-kadang ada juga, macam saya pernah cerita sebelum ni, ubat-ubat study yang saya bagi dekat patient, memang tak dinafikan, memang diorang kata diorang ada stomach pain, tapi hanya sekejap saja. Sebab apa, body itu try to adjust to the new punya substance. Kalau macam dia berterusan dan dia terlalu sakit, baru doktor akan stop, jangan ambil. Tapi kalau you makan, I had stomach pain tapi hanya 1 hari je. After I continue on second day, saya dah tak rasa apa-apa. Maksudnya okay lah, maksudnya body you, immune system you dah adjusting. Okay, this benda ni dah pernah dapat sebelum ni, so okay je. So body you boleh terima, so no problem lah. You boleh ambil terus lah, macam tu. Okay. So skin irritation, so biasanya kan time ni orang akan buat essential oil kan. So mana-mana yang orang yang ada masalah allergic, so try jangan ambil essential oil tu dengan begitu sajalah. Biasanya orang akan dilute lah dengan macam tu, dengan almond oil ke, macam tu lah. Castor oil kadang-kadang orang campur kan, untuk supaya dia punya kadang-kadang bahan aktif yang terdapat dalam thyme ni akan menyebabkan skin reaction dalam skin kita. Tapi tak semua orang akan macam tu, tapi boleh try lah. Macam
drug interaction because this tumbuhan ni, alamak, dalam 1 jam ke lagi berapa minit? 15. Okay. So drug interaction ni macam dia ada blood thinner, bermakna kalau bila saya dah kata kat dalam nota ni dia ada drug interaction, blood thinner, anticoagulant kan, bermakna tumbuhan ni mempunyai punya anti-platelet activity lah kan. Sebab apa, dia akan mencairkan darah, maksud dia platelet tu dia akan stop, anti-platelet activity lah maksud dia. So bermakna orang yang ada masalah jantung ke apa yang ambil ubat ni, so try to be careful lah. Macam saya cakap, memang every plus drug interaction are almost the same. Try to see doctor, ask them, jangan ambil dua-dua sekali. Itu macam tu lah. So pregnancy and breastfeeding because of very limited research lah. So we just don't want memberi risiko pada ibu dan anak tu. Sebab apa, tak ada data. So try to avoid lah, macam tu ambil. So hormonal effect because ni tumbuhan ni mungkin ada bersifat phytohormone, okay. And then bila kita makan lagi, so those yang ada masalah hormone sensitivity, contohnya breast cancer, uterine fibroid, endometriosis ni, hati-hatilah sebab dia akan boleh menyebabkan kekecauan dalam hormon kita. Ni biasanya akan terjadi kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak lah. Okay, so central nervous system effect. Okay, dia maybe boleh memberi kesan pada kita punya nervous system kita because high doses of thyme essential oil ni, okay, akan menyebabkan central nervous system kita mempunyai depression effect lah. Okay, so macam contohnya kita akan rasa dizziness, drowsiness ataupun confusion because dia affect kita punya nervous system. Sebab mana kat sini kita boleh anggap bahawa tumbuhan ni dia mempunyai sifat penenang. Tu yang bila siapa yang ada masalah nervous system, be careful lah, nanti double effect ataupun orang ambil ubat. So liver toxicity, so high, mana-mana ubat pun kalau ambil high dose memang akan menyebabkan liver kita rosak. Okay, so to be careful, jangan ambil terlalu lama dan terlalu banyak, makan dalam kuantiti yang diperlukan saja. Okay, linden, Tilia cordata. Okay, so ini adalah salah satu herbal juga yang boleh membantu masalah respiratory disorder. Dia punya flavonoid macam quercetin, camphor, rutin, dia punya oil seperti linalols, dia bersifat mucilage. Nanti iaitu gel-like substance yang memberi soothing punya properties lah. Okay, dan juga dia ada tannins, phenolic acid seperti caffeic acid ataupun chlorogenic acid, dan juga vitamin C lah. Okay, mostly dia ada antioksidan, anti-inflammatory yang terdapat dalam Tilia cordata ni. So selain tu dia ada soothing properties juga dengan astringent properties dan bronchodilator. Okay, so kita lihatlah apa yang terjadi bila kita makan tumbuhan ni. So expectorant properties ni macam saya dah bincang dengan tumbuhan sebelum ni, so dia akan clear the mucus daripada saluran pernafasan kita. Expectorant properties, expectorant maksud dia dikeluarkan. Okay, and then anti-inflammatory effect lah. Bila dah tahu maksud dia anti-inflammatory ni, maksud dia mengurangkan keradangan lah. So antioksidan bermakna kita akan neutralize the free radical. Okay, soothing effect maksud dia akan memberi penenang kepada yang muscle irritated, maksud dia muscle yang inflam lah, maksudnya muscle yang inflam, so dia akan beri penenang selain daripada anti-inflammatory effect tu. Contohnya macam sore throat kan, kita gatal-gatal tu, tak kita macam tak selesa. So this tumbuhan akan memberi kita punya rasa macam cooling effect kot. So macam kita rasa tak berapa gatal-gatal lah.
So antispasmodic action, apa maksud antispasmodic action ni? Dia akan relax kita punya muscle daripada ni yang terdapat ini daripada kita punya respiratory tract lah. So contohnya coughing spasm, orang yang ada masalah coughing spasm, masa dia batuk sampai dia punya, kalau saya tak tahu siapa pernah rasakan dia batuk non-stop, menyebabkan dia punya paru-paru tu makin kecut, macam dia tak henti-henti, kita macam tak stop. So jenis tumbuhan akan boleh membantulah, dia akan relax muscle kita. So this immune, dia ada juga immune, memberi support pada immune kita. Contohnya macam fight off infection lah daripada paru-paru kita, dan juga secara tak langsung maintain the overall kesihatan paru-paru kita. So lagi berapa minit ke nak masuk? 10 minit. Boleh. Kita habiskan ni, lepas tu tumbuhan next ni kita masuk new link. Okay. So apa side effect of Tilia cordata ni? So mostly benda yang sama je, allergy, pregnancy, drug interaction. Kenapa? Sebab dia sedative effect. Okay. So dia akan menyebabkan drowsiness and impair cognitive function. So sama je macam tadi tumbuhan yang saya sebut tadi tu, yang dekat time ni. Sebab apa? Tumbuhan ni ada sifat sedatif, maksud dia sifat penenang. So mana-mana yang orang yang ada masalah, orang yang ambil ubat, contohnya ubat medication yang ubat penenang kan, sebab dia ada masalah nervous system kan. So dia ambil lagi tumbuhan ni, so dia akan double effect lah. Tu yang nanti kacau lah, macam tu dia akan kacau effectiveness of ubat yang doktor beri. Sebab apa? Dua-dua sama, nanti kan dua-dua bergaduh untuk pergi ke tempat tu. Faham tak? Maksud saya bergaduh tu kan, kita kan ada channel untuk activate reaksi sesuatu dalam badan kita, kan ada channel. Faham ke maksud saya? Channels. Tahu tak? So macam contohnya tak apalah, itu chemical reaction lah. Okey, tak payahlah. Apalah. So seterusnya gastrointestinal upset. Macam biasalah, kalau kita tak biasa makan ataupun badan kita terlalu sensitivity pada tumbuhan ni, so kita akan menyebabkan nausea, vomiting, diarrhea dan stomach cramp. So heart effect, because the individual yang ada masalah jantung, okay, try to be careful lah, ataupun tanya doktor kalau nak makan ubat ni. Sebab apa? Dia akan mengacau ubat tu sebab dia akan affect the heart function. Yang ni maybe kena tengok lah kenapa dia boleh kacau heart effect. So liver toxicity because of kalau kita ambil dengan high consume. Okay, so okay, black seed masuk link baru lah Okay, bye. Tahu kan Nigella sativa ni apa? Tahu tak? Apa tu sampah? Black seed. Apa tu sauda. So apa ni, sebelum ni kita dah sebutkan tumbuhan ni dekat mana? Nervous system tak silap saya. Ke endocrine saya dah ingat lah. Dekat salah satu tu lah. So kita sebut lagi sebab kita saya lihat dia membantu juga dalam masalah paru-paru. So dia ada tumbuhan active compound seperti thymoquinones, thymohydroquinones, memberi sifat antioksidan, anti-inflammatory dan immunomodulatory properties lah. Okay, nigellons bermakna dia akan memberi kesan bronchodilator effect, juga anti-allergic properties. So omega 3 dan omega 6 fatty acid ni memberi sifat anti-inflammatory effect.
So beta-sitosterol ni mempunyai anti-inflammatory properties dan juga thymal mempunyai sifat antimicrobial properties. Okay, dalam ni juga dia ada vitamin E mempunyai sifat antioksidan dan juga essential oil seperti carbaryl, P-chimin dan alpha-pinase, iaitu antimicrobial dan inflammatory properties. Oh, banyak pula dia ni. Okay, so apa yang kita boleh lihat lah kalau kita ambil tumbuhan ni, InsyaAllah memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Contohnya dia anti-inflammatory effect lah. So dia akan reducekan inflammation dekat paru-paru kita. So secara tak langsung improvekan kita punya simptom dan juga function paru-paru kita. So macam orang ada asma, bronchitis tu kan. So bronchodilator activity, dia akan membantu relax the smooth muscle. Okay, dan juga secara dia akan mengembangkan kita punya bronchioles ni dan juga improve air pula, dan nampak air kan, udara, laluan udara dalam paru-paru lah. Contohnya macam asma, COPD. Okay, so antioksidan properties, macam biasalah saya cakap, dia free radical punya harmful tu dia akan buang. Okay, so immunity effect bermakna dia akan modulate, maksud dia mengawal kita punya immune response. So dia akan regulate lah kita punya cell activity, immune cell tu kan, kita dah bincang dah kan chapter sebelum ni. So macam cytokine production, so okay, and then secara tak langsung dia menurunkan keradangan yang terdapat dalam badan, dalam paru-paru kita lah. Okay, macam contoh asma, allergic rhinitis. So antimicrobial activity bermakna dia akan inhibit, maksudnya dia menghalang pertumbuhan bakteria, virus dan juga fungi yang akan menyebabkan jangkitan paru-paru lah. Okay, so mucolytic effect ni bermakna dia akan breakdown dan juga thin mucus dalam airway, maksudnya dia akan pecahkan dan juga dia akan cairkan kahak yang pekat tu dalam paru-paru tu. So kalau macam ubat hospital biasanya diorang akan bagi, kalau kanak-kanak lah, nebulizer air garam. Untuk air garam tu diorang bagi menggunakan nebulizer yang macam gas tu kan. So untuk function dia adalah untuk mucolytic effect lah. So sama lah seperti apa yang Dr. Sauda beri, sama seperti apa yang ubat di hospital bagi untuk pecahkan mucus tu. Cumanya Dr. Sauda dia punya action secara menyeluruh lah. Dia bukan mucolytic effect, dia banyak kesan lagi. Berbanding ubat tadi ubat konvensional hospital yang kita dapat tu, dia punya satu efek saja, iaitu mucolytic effect. Kalau nak ambil microbial, doktor akan bagi ubat antibiotik yang lain. Contohlah kita makan 2-3 ubat lah. Okay. So anti-allergic effect. So apa ubat konvensional sajalah, nak tahu apa ubat konvensional untuk yang memberi sifat anti-allergic effect. Tahu tak? Zartat. Cetirizine nama dia. Jadi banyak lah, ada banyak. Salah satunya cetirizine lah, sebab cetirizine ni adalah yang ubat yang menahan daripada histamine. Histamine tu adalah inflammatory factor ni yang akan keluar apabila kita allergic. So ini histamine. So yang menyebabkan kita simptom allergic tu keluar lah. So anti allergic bermakna dia akan stop histamine daripada kita daripada reaksi tu keluar. So sama juga macam ubat konvensional, doktor akan bagi ubat anti histamine. Macam tu. Macam kalau Abu Sauda ni dia panggil anti allergic ataupun secara tak langsung bermakna anti histamine lah, dia akan stop. Bermakna function dua-dua tu sama. Dua-dua tu bertindak sama bila masuk dalam badan kita.
dia akan stop histamin daripada reaksi dalam badan. Oh, bermakna daripada kita ambil ubat drugs ni lebih baik kita ambil habatus sauda untuk allergic effect. Itu keputusan masing-masing. Saya tak cakap apa-apa. sebab kita still tak dinafikan doktor-doktor mempunyai perbezaan pendapat kan, herbal dengan conventional. Because yalah, kalau kita makan ubat hospital memang kita tahulah memang kalau kita makan memang confirm ubat tu akan pergi direct kepada situ kan. Sebab apa? Macam tu lah. Tapi kalau habatus sauda ni saya nak kata dia banyak faktor lah macam tu lah. Tapi terpulang nak try dua-dua okey, ataupun nak try salah satu okey. Mungkin kalau saya suggest kalau tumbuhan ni dah makan tapi efek dia tak nampak berkesan lagi, mungkin boleh jadi kita punya apa panggil lah, ya Allah saya Tak tak boleh serasi. fikir. Bukan tak serasi, the effectiveness, dosing, the dose yang akan menyebabkan penyakit tu terhenti tu, maksudnya tak capai lah. Macam tu. Makan contohnya, kita patut makan, kalau ubat yang doktor bagi memang dosing dia memang terang-terang orang kata memang diorang dah study, dah lihat makan satu pil confirm akan mampu melawan daripada allergic tu keluar. Tapi kalau macam habatus sauda ni, kita tak pasti kita makan 1 biji ke 2 biji ke, makan kalau kapsul ataupun makan Faham. macam tu. Berapa banyak kita perlu makan untuk dapatkan dia kesan sama seperti antihistamin yang hospital beri. Macam tu. Faham tak? Kalau kita makan terlebih pula, makan kurang-kurang asal macam tak ada kesannya. Doktor bagi tahu ubat ni boleh anti allergic kan. Asal makan macam tak ada apa-apa je. Mungkin kemungkinan boleh jadi adalah dos yang kita ambil tu sangat rendah, yang hingga mana dia tidak memberi kesan yang efektif lah, macam tu. Tapi we don't know, we can try lah, boleh try. Makan kalau makan 1 biji tak ada, try lah. Tapi you badannya okey, maybe you can double up doses into 2. Tapi bacalah balik kalau produk yang memang you makan tu dalam bentuk kapsul ataupun oil, kalau dia kata 3 drop, bermakna jangan lebih daripada 3 drop. Kalau dia kata ambil 3 hari sekali, 2 sekali makan 1 biji ataupun sekali makan 2 biji, jangan lebih daripada situ. Itu adalah maksimum dos yang badan kita boleh terima dalam 1 hari. Macam tu. Itu maksimumnya. Kalau lebih dia jadi toksik lah. Itu je bezanya tumbuhan ni dengan konvensional. Sebab konvensional memang dah terbukti kan. So macam tumbuhan-tumbuhan kita ni masih lagi kita kata the effectiveness dia secara klinikal tu masih tak nampak. So sebab itulah doktor-doktor bila kita tanya, doktor akan sangsi lah. Maksudnya dia tak boleh nak bagi jawapan straightforward, ni apa-apa, sebab masih tak ada kajian masih dilakukan. Macam tu. All we can do is try and error lah. Itu je lah. Be careful lah. Okay, seterusnya adalah contraindication and side effect. Alamak. Nigella sativa nama dia. So apa ni? Okay, dia ada allergic reaction, contohnya mild symptoms seperti itching, rash, heat, maksud dia macam sneezing semua tu kan, more severe, ataupun swelling in the face, tongue, throat and difficulty breathing ataupun anaphylaxis lah. Kalau betul lah, dia akan saya salah selik slide.
Ini allergic reaction ni macam saya dah pernah bagi tahu sebelum ni, tak semua orang dapat apa yang you dapat. Macam tu, kalau you tak sihat, you dapat makan, you tak ada reaksi, bermakna orang lain tak ada reaksi. Macam tu lah. Saya so far saya makan tak ada reaksi lah, biasa-biasa je. So biasa just upset, so akan ada nausea, vomiting, diarrhea, abdominal discomfort. Saya makan, macam saya, contoh saya makan, saya tak ada apa-apa, okey je, tak ada masalah. Mungkin sebab saya tak ambil high doses kot. Saya ambil very macam yang dosis yang telah disarankan kan. So tak ada masalah dekat perut saya. So hypoglycemia dia sebab apa? Bila ni orang yang ada macam diabetes ataupun ambil ubat untuk lowerkan blood sugar, don't take this soda dengan tu sekali, asing-asing. Sebab apa? Dia punya kesan ubat tu sama seperti ubat diabetes tu. Kalau you ambil ubat diabetes tu dengan hypoglycemia, nanti double effect pada badan, ambil waktu yang berbeza. Okay, and then bleeding risk. Apa ni? Sebab ni lah dia punya pellets punya ubat cair darah tu. Dan juga pregnancy dengan breastfeeding, sebab tak pernah dapat lagi limitation data research daripada pihak klinikal ataupun pihak research tentang Nigella sativa ni. Okay, saya tak letak habis rupanya, tak tulis, sorry lah, saya terlupa lah ini. Okay, tapi dia punya allergy dia tu lebih kurang je sama macam tumbuhan-tumbuhan lain yang ada masalah terhadap drug interaction, which is drug interaction bermakna drug interaction daripada orang yang ada masalah ambil apa tu, ubat sakit jantung because of ataupun ubat diabetes. So eucalyptus ataupun Eucalyptus globulus, siapa tahu ni apa? Pernah nampak? Dia banyak dekat rumput kan. Saya Dekat tahu lalang tu. Ya ke? Kecil-kecil. Ya. Dia pokok bukan, tu lain. Dia lain. Pokok dia besar. Bukan kayu putih eh? Pokok kayu bunga tu warna purple. Apa ni? Saya pun tak nampak. Depan-depan saya tak pernah nampak lah. Tapi siapa yang cakap tadi kayu putih? Saya. Betul lah tu. Eucalyptus tu bermakna adalah pokok. Kalau kita panggil dekat Malaysia kayu putih. Kayu putih. Ada ke pokok tu dekat Malaysia? Minyak eucalyptus kan minyak. Ada minyak dia, minyak kayu putih eucalyptus. Ya. Itu biasanya hasilkan daripada batang pokok tu. Kan pokok dia kan tinggi, tebal. Bukanlah tak apa, saya okeykan diri je. Apa ni? Siang dah lah puasa. Tak apalah. So eucalyptus ni macam ubat ni pokok kayu putih, pokok yang kayu putih itulah. Tak pernah nampak kan? Saya pun tak pernah nampak agak. Tapi inilah dia punya tumbuhan dia. Kalau nampak pokok dia kejap saya kalau boleh search pokok kayu putih. Tapi minyak dia saya biasa guna untuk urut. Ya, memang pakai terus lah. Pokok kayu putih. Saya tukar dengan serai wangi tapi memang bau dia menenangkan. So sebab yelah bau dia dia tenang bau dia. Okay, macam ni pokok. Kejap macam ni saya nak share kat bawah. Okay. Boleh tak ni? Copy image. Sini. Saya try. Ni lah pokok dia. Nampak tak? Ni pokok dia. Kayu putih. So ini apa tu kayu putih dia ada banyak jenis, banyak keluarga dia. Salah satu dia inilah kalau kayu putih dekat ni panggil dia Melaleucas
Selendera ni dia punya apa tu ada balik lain lah orang kata. Tapi yang ini pun sama juga ni kayu putih, eucalyptus pun kayu putih. Tapi ini eucalyptus globulus ni saya pilih mungkin bioaktif yang kita ambil ini dekat Malaysia, pokok yang ada kat Malaysia. Ini adalah tumbuhan yang dapat dekat negara luar. Tapi dia punya ni kalau tengok bunga dia almost the same je. Mana tadi? Ni. Nampak? Almost the same je. Pokok dia pun ni besar juga ni, lebih kurang macam ni, tinggi sikit. Cumanya dia punya apa tu? Panggil apa? Saya lupa lah panggil dia. Dia punya jenis jenis pokok dia. Dia punya keluarga sama. The big tree dia adalah dia pada pokok yang sama, cuma dia punya jenis-jenis tu ada banyak jenis. So kat Malaysia jenis lain kayu putih dia, kalau negara luar pun lain macam tu. Tapi saya ambil yang apa tu dia punya ni Eucalyptus globulus punya pokok kayu putih daripada scientific globulus. Kenapa? Sebab ada research lah kata globulus ni berbanding dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain, tumbuhan-tumbuhan kayu putih yang lain yang apa lah, alamak saya lupa lah nama dia. Belajar kan pharmaco tu jenis-jenis anak-anak dia panggil apa? Tahu tak? Kan dia ada family tree dia tu. Ya. Apa tadi? Kingdom, bawah dia kingdom apa? Genus. Genus dia. Genus dia ada banyak. Okay, kingdom dia memang sama semua. Tapi ini genus lain. Genus, orang panggil genus. Ini genus lain. So genus daripada Eucalyptus globulus ni, kalau ni dia punya bioactive compound dia lebih tinggi berbanding daripada pokok kayu putih yang lain. Contohnya kat Malaysia lah. Mungkin kita tak pernah try lagi, tapi ini yang saintifik katalah dalam banyak-banyak pokok yang jenama genus globulus ni dia punya concentration lebih tinggi berbanding lain. Sama je macam contoh madu kan. Madu kan ada banyak jenis. Dia ada madu manuka, madu tualang, madu kedulut kan. So antara banyak-banyak tu manuka paling banyak tinggi. Mungkin kerana apa? Mungkin kerana faktor environment. Environment yang menyebabkan pokok tu lebih sihat kan, macam tu. Okay. So, dia punya tanah macam itulah. Okay, so apa yang terdapat dengan kata kayu putih lah saya panggil lah, pokok kayu putih ni contoh dia ada Cineole. Inilah nama dia eucalyptus. Inilah minyak kayu putih tu dekat pokok jenis globulus ni, dia punya concentration dia lebih tinggi berbanding pokok-pokok jenis lain. Okay, dan apa yang tindak balas yang terjadi, apa yang active compound yang ada yang memberi kebaikan pada badan kita adalah dia boleh expectorant properties, dia antimicrobial, anti-inflammatory dan juga bronchodilator. So alpha pinen dengan beta pinen ni dia ada antimicrobial dan juga expectorant effect. Okay, dia ada juga limonin, okay, which is yang bertindak sebagai anti-inflammatory dan juga antioxidant properties. So dia ada terpinen 4OL ni memberi sifat antimicrobial properties. Okay, seterusnya dia ada alpha terpenoid ni, dia memberi anti-inflammatory dan juga analgesic properties. Dan juga phenolic compound seperti tannin ni mempunyai sifat antioksidan. Okay, so apa yang terjadi kalau kita ambil ubat, biasanya ubat kayu putih ni kita letak minyak je kan, kita tak makan kan, betul tak? Minyak. Ada sebab ada pernah makan ke? Siapa pernah makan? Tak ada kan? Tapi sebab kebaikan yang terdapat dalam ni pokok kayu putih ni, yang selain daripada oil dia memang tak boleh makan lah. Memang tak boleh makan sebab apa, dia akan menyebabkan kita punya perut
nanti teriritasi lah. So memang tak boleh nak makan oil dia, memang tak boleh. Dan toxic, is a toxic to our body. Tapi apa yang negara luar, sebab Economist ni kan Globulus ni adalah negara luar. Tak silap aku negara mana, Australia ke, saya tak pastilah, tak ingat. Tapi diorang buat adalah diorang extract the active compound daripada pokok tu dan diorang jadikan ubat. Macam itulah. Dan ada juga yang kalau zaman-zaman dulu traditionally adalah diorang ambil daun pokok dia punya daun ni, and then diorang keringkan jadikan teh dan minum. Itu yang boleh guna pakai lah, selain daripada ubat minyak ataupun kita sapu. Okay, so mana tadi? Kat sini. Okay, so expectorant activity bermakna dia boleh menipiskan, loosen kita punya muscle lah dalam airway. Okay, tu senang untuk kita keluarkan. So contoh macam bronchitis, pneumonia dan COPD. Okay. Dah bronchodilating activity because dia akan relaxkan kita punya semua muscle dekat yang terdapat pada bronchi dengan bronchiole ni. So secara langsung dia akan kembangkan kita punya airway, improve lah kita punya udara tu masuk dalam paru-paru kita. So dia ada juga antimicrobial activity. So dia exhibit, maksud dia akan mengeluarkan antimicrobial punya activity lah. So dia broad spectrum, maksud dia lebih besar untuk melawan bakteria, virus dengan fungi. Okay, so dia akan inhibit the growth ni yang terdapat pada patogen yang terdapat pada paru-paru ni. Contohnya macam Streptococcus pneumonia. Okay, ini adalah salah satu bakteria yang akan menyebabkan pneumonia punya jangkitan. Dan Haemophilus influenza, okay, ini macam flu, biasanya orang dapat flu tu kan. Dan RSV, so is another virus yang akan menyebabkan masalah paru-paru. Dia biasanya kanak-kanak ni yang dapat RSV, sebab diorang tak ada lagi antibody kan kepada RSV tu. So biasanya kanak-kanak akan dapat. Okay. So seterusnya dia anti-inflammatory activity. So dia akan reduce keradangan dalam paru-paru kita. Contohnya macam batuk, wheezing. Tahu tak wheezing tu apa? Bunyi macam tu, macam wheezing, macam bunyi macam siolan, bunyi siol-siol tu, macam paru-paru kita berbunyi kan. Kalau bunyi kahak lain lagi. Bunyi kahak kita boleh dengar macam dia macam baik-baik kan. So kalau wheezing dia bunyi dia bingit sikit lah macam tu. Tu bermakna kita punya saluran paru-paru kita semakin ruang dia kecil, tu yang menyebabkan suara terbunyi tu, wheezing. Chest tightness, okay, so biasanya macam asma atau chronic bronchitis. So antioxidant activity, mana inilah dia akan menghalau ataupun mengurangkan atau membunuh membuang free radical ataupun oxidative stress yang terdapat dalam badan kita lah. So okay, secara tak langsung melindungi paru-paru kita daripada rosak. Okay, contohnya macam COPD dan ataupun lung fibrosis. So mucolytic activity, maknanya dia akan break down yang sticky mucus yang dah melekat dekat dalam saluran pernafasan tu. So dia pump keluar lah, dia akan hancurkan, dia akan cairkan, lepas tu kita boleh senang lah untuk pump keluar daripada paru-paru tu. Macam tu lah. So kita memang lepas tu kita punya function lung akan okey lah kan. Okay, so contraindication and side effect of Eucalyptus globulus ni adalah so applied dari dia akan menyebabkan skin irritation kalau kita apply directly to the skin. Kalau kita guna dalam undiluted form, maksudnya the pure component of the oil tu,
nampak kat sini mungkin apa ni ada yang buat kan tapi tak jadi apa-apa kan. Passion okey je kan. Ada kan letak ubat urut siapa tadi cakap? Campur dalam carrier oil. Oh campur carry oil lah. You tak Saya letak tak direct dengan minyak tu, dia akan dia kalau direct kulit tu akan jadi pijor, dia akan jadi tak selesa. So Kan. kena campur dengan carrier oil. Betul lah. So ni irritation. Okay. Sebab dia ada satu bahan active compound. Alamak saya dah lupa dah apa active compound tu. So bila dia bersentuh dengan kulit, dia akan menyebabkan iritasi. So dia macam kulit kita macam rasa pedas-pedas sikit kalau letak tu. So not good lah. Okay. Try campur dengan macam contoh coconut oil, almond oil before letak minyak kayu putih ni. Tapi okey je. Tak semua orang pun yang dapat. Ini untuk orang yang ada masalah alergi. Dia tak boleh. Tapi kebanyakannya eucalyptus oil tu dia akan campur lah. Bahaya letak direct. Sebab dia iritasi. Dia bersifat iritasi. Okay. So respiratory issue contohnya macam kita biasanya orang yang ambil cara kebanyakannya yang diguna pakai ubat kayu putih ni adalah di mana kita akan letak dia dekat air panas kan untuk kita uap dia. Minyak tu beruap kan. So Ambil kita uap dia. ambil uap dia kita hidup kan. Macam Tetapi kita kalau guna Vicks pun, macam Vicks kan doktor? betul tapi Vicks dia perawat tu pun ada kayu putih kot. dia campur tak silap saya. Menthol dia campur lah. Okay. Tapi bila kita buat macam tu, kita inhale dalam large amount, kita pergi letak lah minyak penuh satu botol tu habiskan. Bukan je you punya paru-paru you masalah, mata you pun masalah juga. Merah-merah mata you nanti. So contohnya Hidung berik doktor. Baik. So letak jangan letak banyak-banyak, letak sikit-sikit dulu. Tengok letak sikit. Macam tak makan zaman, macam tak apa-apa je, letak lagi sikit. Sampai ada reaksi dekat ni, macam dia nampak ni action dia, barulah stop. Jangan lebih-lebih. Nanti menyebabkan respiratory issue lah. So keradangan pula dalam paru-paru. Dia masuk paru-paru nanti radang pula. Radang paru-paru jadi pula. Okay. Lagi-lagi orang macam ada asma dan respiratory condition. So ini terjadi bila dia inhale dengan large amount. Kalau dia right amount tak ada masalah. Okay. So allergic reaction. Okay. Some people memang akan ada allergic lah kepada minyak kayu putih ni. Okay. Sebab apa? Dia components yang terdapat dalam oil tu. So biasanya macam skin rash, itching, swelling, ataupun respiratory symptom lah macam coughing, wheezing ataupun shortness of breath. Okay. So dia gastrointestinal upset. Ingesting eucalyptus oil can be toxic. So memang janganlah makan, memang tak boleh makan pun. Dia hanya boleh makan bila mana pihak pharmaceutical tu extract the ubat tu menjadi ambil dia punya anti-compound. Tapi oil ni jangan makan. Jangan makan itu memang tak boleh. Okay, sebab kalau kita makan apa akan jadi? So nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain dengan gastrointestinal irritation. So mostly minyak kayu putih ni kita guna untuk topical lah, untuk luar saja. Buat ataupun teh boleh. Daun dia tak apa. Dia punya batang dia kot tak boleh sebab dia ada anti-compound yang menyebabkan iritasi. Teh boleh, tak ada masalah. Dia punya daun-daun. Dia eucalyptus leaf ni, dia punya daun tu yang hijau tu, keringkan buat jadi teh, boleh minum. Tak ada masalah. Itu okey boleh. Okay. So kalau macam contoh kita bila kita makan, so hati-hatilah sebab apa? Orang yang ada ambil ubat anti-diabetik, anti-coagulants kan, mostly macam kita kalau kita nampak dah, kita dah banyak sistem belajar ni, most of the product dia mempunyai sifat anti-diabetik dengan juga anti-coagulant activity dalam tumbuhan tu. So orang yang memang ada dah tinggi kencing manis, jangan ambil sekali lah, ambil asing-asing.
Ini untuk yang saya cakap untuk orang yang memang dia nak jadikan tumbuhan tu menjadi ubat. Maksud dia nak jadikan ubat, maksud dia ambil dalam bentuk kapsul. Kalau dia buat tea je, should be no problem lah, because dia punya doses dia low macam tu. So pregnancy and breastfeeding, women should be avoid using eucalyptus oil, especially internally. Maksud dia kita makan lah, macam minum makan ubat tu ataupun in high concentration. Kenapa? Sebab lack of safety data, tak pasti, itu tak pasti, so elakkan risiko. Okay. So children and infants, so should not be applied lah eucalyptus oil. Kenapa tak boleh apply dekat face of the infant and young children, ataupun guna dekat hidung diorang, because this of respiratory distress, ataupun toxicity. Kalau budak tu makan kan, macam kita letak kan dekat muka-muka kan, diorang kan suka sentuh baby muka-muka, lepas tu dia nanti masuk dekat dia punya lidah, dia masuk tangan dia dekat lidah, dah tak langsung lidah ingest lah ubat tu, nanti buat budak tu tak pasal kembung perut lah. Kadang-kadang kita tak perasan kan, so jangan letak dekat ni lah. Kalau untuk baby jangan letak dekat muka, so diorang tak tahu, nanti diorang jilat pula apa tu, minyak tu. Tapi baby tak letak kan, saya tak ada anak, saya tak boleh letak, saya tak tahu. Letak dekat perut je kan, minyak kayu putih. Letak dekat perut tapak kaki. Tak ada letak kat muka kan, tak ada kan. Ada perut tapak kaki. Perut tapak kaki kan. Muka tak boleh. So okay, no problem. So Ricoris, Glyceriza, Glapra, saya rasa saya pernah sebut dah ni dekat temuan sebelum ni, tapi sebab saya tengok dia ada kesan yang baik pada respiratory, so saya masukkan lah. So apa bahan aktif yang terdapat ini adalah contoh glycyrrhizid ataupun glycyrrhizic acid, flavonoid dengan polysaccharide lah dia. So glycyrrhizid ni dia ada anti-inflammatory, antiviral properties dan juga immune modulating properties. So yang selain dia ada juga mucolytic properties, dan dia juga antioksidan, anti-inflammatory dan bronchodilator effect yang terdapat dalam flavonoid. So polysaccharide ni dia memberi kesan immune modulating punya effect. So saponin macam glycyrrhizic saponin ataupun glycyrrhetinic acid derivative, ni lah derivative yang terdapat dalam saponin ni mempunyai sifat expectorant properties. So coumarin seperti herniarin dengan ambelin, expectorant. Expectorant tu maksud dia mengeluarkan kahak yang terdapat dalam paru-paru tu keluar daripada paru-paru. Expectorant, jadi keluar, dia tolak keluar macam tu. Okay. Kalau kata mucolytic, bermakna dia akan cairkan kahak tu, dia akan pecahkan kahak yang keras tu. Kadang kahak dia ada yang keras kan, yang bukanlah keras, maksudnya dia pekat. Kalau kata mucolytic, bermakna dia akan pecahkan kahak yang pekat, dia akan itu mucolytic, betul. Expectorant maksudnya dia akan membantu keluar, so daripada paru-paru kita. Banyak function dia. Dah lah dia. So biopharmacological effect, contohnya anti-inflammatory effect, bermakna dia akan mengurangkan kerandangan dalam badan kita. So anti-tussive effect, maksud dia cough suppressant, maksudnya dia akan menghalang reaksi masa kita untuk terus batuk lah. Secara langsung dia akan soothe the irritated mucous membrane. So dia memberi penenang dekat mucous membrane yang terdapat dalam paru-paru kita lah, supaya cough batuk tu, refleks batuk tu tak terhasil. Macam tu. Tu nama dia anti-tussive effect. So expectorant effect ni tadi macam cakap loosen lah, expel
the mucus keluar daripada paru-paru. Dia tendang keluar. Macam itulah. Keluarlah awak. Macam tu. So dia akan facilitate removal of mucus daripada saluran paru-paru kita. So macam yang selia tu lah. Yang selia yang terdapat dalam paru-paru tu, dia akan gerak ambil mucus tu keluar daripada paru. Macam tu. So making batuk itu lebih senang keluar lah. So mengurangkan congestion. So bronchodilator effect ni bermakna dia akan kembangkan kita punya ruang paru-paru kita tu. So akan alleviate ni, maksud dia akan menyebabkan alleviate, maksud dia apa, mengangkat keluar. Maksud dia alleviate ni, maksud dia mengangkat keluar bronchospasm. Maksud bronchospasm ni muscle yang contract tu kan. So dia akan loose lah. Macam tu. Yang maknanya muscle tu kan macam mengecut kan. Muscle yang mengecut tu dia akan relax lah, dia akan kembangkan. Macam tu. Okay. Tadi dah. Okay. So dia sejak sama apa ni? Dia ada antiviral, antimicrobial effect lah. So dia akan inhibit replication of the respiratory virus lah. So supaya virus tu tak terus merebak banyak dalam badan, dalam paru-paru kita lah. Okay. So and then dia possess antibacterial activity. So apa contraindication yang terdapat dalam tumbuhan ni adalah dia pertama adalah hypertension and fluid retention. Because kenapa? Sebab tumbuhan ni akan menyebabkan badan kita retain sodium dengan water. Lepas tu pada masa sama dia juga akan mengurangkan potassium level. So that's why lah, sebab we need potassium untuk jantung kita pumping. So kalau potassium berkurang, so jadi sodium berlebih lah kan. Faham tak? Yang we need sodium dengan potassium dalam satu channel. Channel tu dia ada sodium potassium. So kalau too much sodium akan menyebabkan hypertension berlaku. Dia kan ada sodium dan potassium kena dia punya quantity amount kena sama. Kena balance. Panggil dia kena balance. So tak boleh terlalu banyak sodium dan tak boleh kurang potassium. Dia akan menyebabkan hypertension dalam badan kita. Okay. So and then tumbuhan ni akan menyebabkan fluid retention. Electrolyte lah. Ini adalah electrolyte lah, sodium dengan potassium ni. Dan juga increase the blood pressure. Sebab apa? Sodium terlalu banyak. Okay. So those yang ada masalah hypertension nanti ataupun heart failure akan menyebabkan lebih teruk lah. Exacerbating maksud dia menyebabkan lebih teruk keadaan. Itu keadaan menyebabkan lebih teruk. So individual yang ada ni high blood pressure, cardiovascular condition ni avoid lah. Excessive licorice consumption bermakna you boleh ambil tapi jangan ambil dalam amount yang terlalu banyak. Lagi-lagi you ambil ubat je sekali. Macam tu. Elak lah. Lepas tu hypokalemia bermakna dia akan lowkan potassium level. Tadi macam saya dah cerita sekali lah ni lah. Okay. So bila kita low potassium, muscle kita akan lemah, fatigue, muscle cramp dan juga irregular heartbeat. So we really need potassium in our body. Okay. Dan ada juga individu yang ada kidney disorder pun akan affect lah potassium level dekat kidney pun diperlukan untuk transport sistem channel dia kat situ. So hormonal effect because maybe this hormone this tumbuhan dia akan maybe activate the enzyme yang terdapat dalam hormon kita, contohnya enzim 11B hydrosteroid dehydrogenase type 2 ni akan menyebabkan increase the cortisol level. So bila dia inhibit this enzyme, so enzyme ni akan menyebabkan activating of cortisol level.
So this hormone dia akan inhibit our cortisol level. Inhibit the enzyme ni, menyebabkan cortisol kita dalam badan kita tinggi. Okay, dan juga dia akan decrease the testosterone level. Oh, not good. So prolonged consumption in large amount of licorice lah, maksud dia kat sini akan hormon kita akan affect lah kalau kita makan tumbuhan ni dalam masa yang lama dan kuantiti yang banyak. So dia mengacau. Kalau right amount should be no problem. Macam itulah. Okay. So biasanya simptom ni macam menstrual irregularity, decrease libido ataupun erectile dysfunction. Ni biasanya kalau kita makan dalam kuantiti terlalu banyak lah. And then ataupun you memang dah ada masalah hormon, jadi you makan lagi, so dia lebih teruk lah. Tapi saya kata tak semualah macam tu. Tengok lah, boleh ada setengah orang makan okey, setengah orang makan lagi teruk. Macam itulah. Okay. So pregnancy because of adverse effect, tertakutlah risiko kesan pada kita punya kandungan tumbuh saraf dekat dalam baby kita. So takut nanti mengganggu. Tak naklah kan baby tu punya tumbuh saraf terganggu. So drug interaction, siapa yang ambil corticosteroid, antihypertensive and those medication akan affect the potassium level lah. So be careful, jumpa doktor dulu kalau nak makan ubat ni. Okay. So allergic reaction macam skin rashes, itching lah. So kalau you memang ada allergic tu this tumbuhan, kalau you ambil memang akan ada ni lah keluar. So nausea, vomiting, diarrhea, the pen tu standard. Mana-mana tumbuhan pun akan ada kalau kita tak selesa. Okay, itu saja untuk respiratory. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? Apa minit dia? Oh, 5 minit. Nak habis lah. Okay. Alright, nanti kita masuk chapter baru pula. Digestive system. Besok. Okay, jumpa besok insyaAllah. Petang okay. Kalau saya membaik malam ni, kita buat kelas lah. Kalau saya takut saya MC. Kalau saya MC, kita cancel hari Rabu Kita buat hari Rabu. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Jaga diri doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Sama.